Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan GB Roza, Barisan Pentadbir dan rakan-rakan guru. Okay, pagi tadi Aiman mesej saya berkenaan dengan dua perkara. Minta tolong bagi penerangan cara untuk set awal Google Meet dan juga cara untuk copy link file dalam Google Classroom. Okey. Cikgu, saya dah bagi tutorial jadi saya haraplah cikgu boleh pergi je dekat channel saya, tutorial videos by Cikgu Nina. Semua dalam ni. Saya tak buat tutorial suka-suka seronok-seronok jadi saya buat tutorial untuk cikgu tengok. Okay, jadi dekat dalam ni, okay, saya bagi cara macam mana cikgu nak schedule meeting menggunakan Google Meet. Okay, schedule meeting menggunakan Google Meet. Okay, cikgu buka Google Meet cikgu, kat bahagian sini ada schedule in Google Calendar. Okay, schedule in Google Calendar. Maksudnya bila cikgu schedule cikgu punya Google Meet, cikgu boleh share. Cikgu boleh share link tu dekat dalam portal. Okay, cikgu boleh share awal. Tapi ada beberapa steps lagi. Saya tak nak ambil masa kat sini panjang. Okay, kalau boleh saya nak cikgu pergi tengok dekat sini. Saya bukan nak jumlah hits atau views banyak pun. Saya tak kisah pun benda tu. Tapi sebab benda ni saya buat untuk sampaikan info pada cikgu. Jadi kalau cikgu tak tengok, jadi saya kalau repeatedly saya asyik nak kena ulang benda yang sama, boleh tahan juga tu. Jadi sebab tu saya dah siapkan benda ni. Okay, ada few cikgu yang PM saya. Okay, saya bantu step by step. Tak ada masalah pun, boleh PM saya. Tapi bila cikgu tanya pasal schedule meeting ni, saya akan terus bagi linknya ni. Okay, kejap lagi saya akan share lagi sekali playlist saya ni, tutorial videos by Cikgu Nina. Semua ada dekat dalam ni. Okay, ada tadi cikgu yang tanya macam mana nak record meeting. Senang je cikgu sebenarnya, tak ada masalah pun. Dekat sini, masa cikgu nak record meeting tu, sini, atas ni ada. Ni saya tak boleh klik lah sebab Nasidah dia tengah record. Jadi cikgu nak record, klik kat sini. Record meeting. Before you leave the call, before you end the call, you need to stop the recording. Kena tekan stop recording dulu. Tak boleh terus je end call. Tak stop recording. Sia-sia je record. Okay, itu berkenaan dengan recording. Yang ini, kalau cikgu tengok balik, okay, bila cikgu buat dekat kalender kita, sebab saya explain kat sini. Saya explain habis-habisan kat sini. Habis-habisan kat sini. Kat sini bahagian quick access ni, cikgu kena quick access ni cikgu kena turn off. Sebab apa? Sebab kita tak nak murid bila buka portal ataupun buka GC, murid klik link Google Meet tu, murid masuk dulu. Tak boleh. Siapa sekarang ni, Meet ni, siapa masuk dulu, dia jadi host. Kita tak nak jadi macam tu. Kita as a host, kita boleh control GM tu, kita boleh record yang akan simpan dalam kita punya Google Drive. Okay, so jadi kita kena turn off kat sini quick access ni. Tolong tengok video ni. Okay, saya tak boleh nak explain lama kat sini, banyak. Okay, kadang-kadang kita GM ni kita susah, kena putus-putus. Okay, macam saya as a presenter, okay, ini tips lah. Ini simple tips je saya bagi dekat cikgu-cikgu. Okay, kalau cikgu nak buat kelas, okay, as a presenter, tak kisahlah buat kelas ke, inside the meeting ke. Okay, macam saya masuk dua. Ni, saya masuk dua device. Okay, saya masuk dua device. Lepas tu saya pakai headset, ni, earphone. Saya nak dengar suara saya jelas tak? Sampai tak? Jadi kadang-kadang murid kita muka dia stone je macam cikgu cakap apa ni? Tak dengar. Jadi bila kita dengar suara kita, maksudnya
kita tahu kita punya PDP tu jelas waktu GM. Ini tips untuk GM. Okay, ini tips untuk GM. Okay, banyak lagi tips-tips saya boleh share. Kalau cikgu nak saya buat kelas online untuk GM ke, untuk GC ke, saya boleh. Tak ada masalah. Cikgu just say it. Nak. Okay. Betul. Kalau nak buat, saya akan buat. Okay. Satu bengkel via Google Meet. Okay. Ask away. You want to ask anything, saya akan cuba. Saya akan try. Okay. Alright. So, another question. Baik kami. Cara untuk copy link dalam Google Classroom. Okay. Sebelum saya tunjuk ni, saya nak ucapkan tahniahlah. Tahniah sangat-sangat kepada semua guru. Semua guru yang menggunakan platform Delima, platform Google Classroom dengan amat berkesan. Okay, saya nampak ada ramai guru yang mencuba, ramai guru yang bertanya. Okay, tahniah. Okay. Sebelum tu saya nak tunjuk ni dulu. Ini dia. Status pengaktifan IDMOE dalam kalangan murid setakat 3 Ogos. Nampak cikgu? 96.6%, 1,365 nama guru dan murid. Sebenarnya rasanya bilangan murid kita tak adalah seramai tu, tapi sebab ditambah dengan bilangan guru. Jadi ada tersesat lagi 48 orang ni yang saya akan kejar. Mungkin dalam modul pemantapan PDPR Cikgu Johar tadi yang mengatakan intervensi bersama guru-guru, intervensi bersama ibu bapa, mungkin salah satunya adalah panggil 48 ni untuk join. Okay, tanya masalah dia apa. Sebab IDMOE ni kegunaan dia terlalu banyak, terlalu penting kan untuk PDPR ni. Jadi kalau tak dapat nak tak dapat nak aktifkan IDMOE, macam mana nak pergi GC? Macam mana nak pergi portal? Kan? Macam mana nak pergi sistem IQ Nilam? Ni nak kena sign in with Delima. Jadi susah kat situ. Jadi saya explain kat sini untuk bagi tahu semua orang. Okay. Alright, jadi ni analisis penggunaan. Okay, untuk semua orang tahu, kita mula guna GC daripada 17 Januari 2021. Ini aktif setakat hari ini. Masih lagi site Google Classroom tu aktif untuk setiap kelas. Okey, ini bilangan murid. Hampir keseluruhan murid dah pernah login. Adalah few classes tu ada yang 2-3 terkucil. Macam mana cikgu nak tahu dia terkucil, tak keluar dekat GC tu? Nama dia masih blur. Itulah golongan 48 orang tu tadi. Okay, kenapa seorang ni tak ada kat sini? Kenapa darjah 1 ni tak ada? Okay, sebab mungkin data ni, sebab ni adalah collection data yang baru Delima wujudkan. Jadi saya baru explore kata, tengok yang darjah 1 ni belum. Tapi bila saya pergi sebagai admin ke dalam GC, darjah 1 memang ramai yang dah masuk. Okay, nanti 48 tu saya akan track kejauh siapakah gelangannya. Okay, ini bilangan assignments. Okay, ni bilangan assignments. Sangkut tadi. Tahniah. 4 beta, 6 krypton. Assignments yang dihasilkan oleh guru di dalam GC. Saya tak boleh tunjuk lah assignments tu rupa dia macam mana. Lebih daripada 60, lebih daripada 50. Sebenarnya bukan assignment saja. Material pun penuh. Tapi ini dalam mode assignment sahaja. Maksudnya semua orang menggunakan GC tu untuk buat assignment pada murid. Pelibatan tu kita tak boleh nak kontrol. Okay, sebab kadang-kadang murid ada masalah peranti, murid ada masalah talian. Tapi bila penggunaan GC tu sangat positif di kalangan murid-murid, mana kita teruskan? Kan? Alright, baik. So, this one is analisis penggunaan GC. Ini saya ambil daripada 26 hari bulan sehinggalah 2 hari bulan 8. Okay, total murid yang login daripada 26 hari bulan 26 hari bulan 7 sehinggalah 2 hari bulan 8 adalah 916. Tak lebih daripada separuh murid kita. Bagi saya ini adalah satu jumlah bilangan yang cukup membanggakan. Okey, sebab kita buat benda ni lama. Kita buat dah nak dekat setahun. Memang benda ni kita one by one. One by one kita buat benda ni.
Jadi tanya kepada semua guru. Saya tak berkesempatan nak cakap, jadi saya ambil kesempatan, ambil peluang dalam meeting kita hari ni, saya nak ucapkan tahniah kepada semua cikgu-cikgu. Okey, saya tak pergi kursus berjam-jam, jabatan panggil wajib kursus. Lepas tu bagi cikgu kursus lagi kan, bengkel lagi kan. Jadi why not kita terus guna. Jadi siapa yang tak pernah guna tu, yang baru-baru cuba-cuba nak guna tu, boleh tanya. Tak ada masalah. Kat sini tak ada masalah. Dekat dalam saya punya playlist tutorial ni, semua ada. Kalau siapa yang biasa pergi playlist saya ni, dia akan tahu macam-macam tutorial ada. Okay, tutorial yang saya buat daripada tahun lepas. Okay, tutorial ICT yang kita buat daripada tahun lepas. Lepas tu, semua berkenaan dengan GC dalam ni. Ini adalah tutorial saya. Okay, tak adalah nak menunjuk sangat tapi kena tunjuklah juga. Kan? Nampak 3,614 views. Okay. Jadi, bila saya buat ni, saya punya harapan, maksudnya sebab saya punya sasaran adalah cikgu SKPR dulu. Baru orang luar. Tapi tengok orang luar pun tengok saya punya video ni. Jadi saya macam yakin jugalah bila saya buat video tu, cikgu akan faham dan cikgu boleh laksanakan. Tapi kalau bila tengok video tak faham juga, cikgu refer pada saya. Itu saja. Same goes to video yang Google Meet tadi, yang cikgu Aiman minta saya explain tadi. Okay. Berkenaan dengan cara untuk copy link daripada Google Classroom ke dalam portal. Okay, betul. Boleh saya teruskan? Ke saya cakap laju sangat ke mengantuk ke? Boleh Nina, boleh. Boleh? Boleh Cikgu Aiman saya teruskan? Terus Nina. Okay, baik. Okay, ini saya bagi contoh. Ni kelas saya je lah, senang. Kelas saya. Alright, ini dekat dalam tugasan pendidikan murid. Jadi kita pergi dekat guru. Okay, tugasan murid. Tahun 4. Okay, kelas saya 4 alpha Saya okay. Nak ambil LP ada? Jangan kacau. Degil saya ambil 4 alpha. Sebab saya dah buat tu, so just ni je. Tak boleh nak besarkan. Biasa dia macam ni. Jadi cikgu kalau encounter macam tadi kan Ustazah Zurina mengadu kat saya masa GM ada problem. Tak apa cikgu, jangan patahkan semangat. Okay, waktu kita online ni memang kita banyak kekangan dia. Tapi maksudnya bila sekali kita tak jadi tu, kita jangan sedih lah. Jangan macam down ke, tak nak macam tu. Okay, baik. Sila macam saya, memang saya guna GC. Sama murid 4A ni almost semua yang akan masuk ke GC. Jadi saya tulis macam tu kan. Tu seperti yang Cikgu Aiman ajar hari tu. Okay, jadi kalau tak boleh ke GC, pergi klik yang dekat My Link ni. Okay, ni My Link saya. Saya buat macam tu je. Saya tak nak masukkan banyak link. Okay, jadi sekarang ni ada cikgu yang nak ambil, dah buat kerja dekat dalam GC. Buat kerja dalam GC ni boleh awal-awal kalau yang belum pernah try GC tu kan, cikgu tahu kita boleh buat awal. Hari Ahad tu nak buat 1 minggu punya kerja pun boleh. Tapi yang penting cikgu schedule hari tu. Cikgu schedule untuk hari apa cikgu mengajar. Jadi hari Minggu 24 ni ialah tenaga dan sumbernya. Ramai murid saya dah turn in, belum sempat nak tanda lagi. Selalunya hujung minggu saya akan tanda. Ramai cikgu saya tengok murid dia turn in, diorang tanda waktu weekend. Tu sebab tu ada interaksi daripada murid.
kita boleh tanda kerja murid. Okay, sebab tu itu satu pro ataupun kebaikan sebenarnya pakai GC ni. Okay, baik. So sekarang ni saya nak murid tengok video ni, lepas tu ada nota, lepas tu ada word wall ni. Tapi nota ni saya ambil dari dalam masa kita create tu, kita ambil dekat Google Drive. Kan, ambil daripada Google Drive. Nota tu dekat dalam drive kita. So sekarang ni macam mana kita nak nota ni pergi dekat sini. Kita nak letak nota tu kat sini. Saya nampak ada few cikgu. Pandai dah dia tarik link tu. Okey, tanya cikgu. Okey, baik. Cikgu klik kanan. Ini dalam keadaan cikgu masih di GC. Cikgu jangan rumitkan diri cikgu. Okey, nota ni berada di dalam Google Drive saya. Okey, cikgu klik kanan. Copy link address. Nampak tak? Tak boleh besarkan lagi. Okay, copy link address. Okay, so cikgu pergi dekat ni tadi. Okay, contohlah cikgu tukar. Ni boleh tukar ni memang boleh tukar. Link nota. Contohlah. Link nota. Okay, so cikgu paste kat situ. Saja kat situ. Okay. Jadi dia dah ada kat sini. Jadi bila murid masuk, saya kena tunjuk dua point of view cikgu kena main macam tu. Tak sebenarnya cikgu isi, lepas tu bila murid nak tengok, tak boleh tengok. Mana tadi? Alpha. Okay. Macam ni cikgu Hasnita. Bagus cikgu Hasnita ni. Tanya. Dah boleh buat. Okay. So kat sains saya tadi, ni nampak ni link nota. Jadi murid klik, nampak tu dia keluar nota sumber tenaga. Dia klik lah. Tapi bila dia nak klik tu, dia kena sign in. Ni nampak ni. Ni sign in dalam ID MOE. Jadi kalau mak dia yang klik, memang tak boleh lah. Kalau mak dia pakai Gmail tu yang klik, memang tak boleh. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat supaya semualah, tak kisahlah siapa-siapa yang nak klik tu tak pakai ID MOE. Macam mana nak buat? Cikgu kena klik kat sini. Dia macam banyak kerja sikit lah. Tapi bila kita dah selalu buat, bila kita dah selalu buat, kita akan apa? Agak sini. Kejap. Mana saya pun dah lost dah ni. Dia macam banyak kerja. Saya dah boleh buat dah tadi. Tak ingat dah. Okay. Kat mana cikgu nak cari ni? Dia ada dekat dalam Google Drive. Okay. It's a bit macam banyaklah kerja-kerja tu kan. Kan banyak nak kena copy link, whatnot apa semua. Tapi bagi saya, cikgu buat macam tadi pun tak apa dah. Okay. Copy link yang ni. Tapi link ni hanya boleh diakses oleh murid yang menggunakan ID MOE. Even hari tu pun saya ingat lagi yang Cikgu Aiman sebut, murid kena pakai ID MOE. Jadi sebab tu ID MOE tu penting lah untuk murid. Bukan saja nak masuk kat GC, tapi maksudnya untuk akses bahan dekat dalam Google Drive ni. Sebab kita pakai Google Drive sekolah, Google Drive MOE. Sebenarnya kita tak boleh simply buka link tu kepada Google account yang bukan dalam KPM. Jadi kalau boleh kita restrict lah benda tu. Jadi kalau ada murid tanya tak boleh lagi macam ni, cikgu encourage dia guna ID MOE. Lepas ni saya kejar lah. Saya kejar yang 48 ketul tadi tu yang tak aktifkan ID MOE. Okay, kalau ada problem pasal yang tu, tolong bagi tahu saya. Okay, kalau ada komplain pasal GC, kalau ada komplain pasal ID MOE, pengaktifan ID, bagi tahu je saya. Saya ni orang cakap terus saya buat. Terus saya apa masalah? Okey. Terus kita selesaikan terus. Kan? Saya tak makan orang. Saya tak sombong. Saya makan nasi je. Okey. Bagus Rais. Rais tak pernah tanya pun. Sebab dia hebat. Jarang Rais ni bertanya. Tapi ada few yang bertanya. Okay. Ya.
Nina, kalau video pun kita boleh klik kanan tu juga untuk Boleh, dapatkan boleh. link. Boleh, tak ada masalah. Klik kanan. Semua Alright. klik kanan je. Sekarang ni kalau dulu cikgunya suka jiji. Sekarang jiji dah terkubur. Okay, so sekarang Cikgu Nina punya zikir ni klik kanan. Klik kanan. Copy link address. TP kat portal. Okay? Tu. Right. Jadi sebab apa? Siapa tu? Senang je rupanya nak mengiling. Ya Fairuz. Kak Nina, saya ada soalan. Hmm. Dekat dalam Google Classroom kita ada satu link untuk kita copy untuk kita copy meeting. Apa bezanya kalau kita schedule meeting dengan kita copy yang itu? Okey, bagus soalan tu. Okey, baik. Berkenaan dengan yang Google Meet ni kan. Kalau cikgu pernah tengok video Google Meet saya awal tahun dengan video Google Meet saya minggu lepas, cikgu saya ada tunjuk perbezaan dia. Yang ni betul tak yang ni? Betul tak yang ni? Betul. Betul. Okey. Saya tegaskan lagi sekali. Google Meet yang ni daripada GC. Senang je cikgu nak buat meeting, cikgu klik. Dia akan keluar terus dekat Google Meet. Macam ni. Okay. Okay. Baik. So, ni dia punya kod dia lah. Tak cantik pun kod dia sebenarnya. Yang cikgu nak kena share pada murid adalah link yang dalam ni. Link yang cikgu dah masuk ni. Cikgu nampak ada perbezaan lookup benda ni dengan link yang ni. Kenapa saya encourage ambil link yang ni? Link selepas cikgu masuk Google Meet. Sebab kita pakai ID MOE. Ada parent yang tak nak dengar ni, walaupun dah sebut banyak kali, masuk pakai Gmail. Jadi bila dia pakai Gmail, dia tak boleh join. Okay? Boleh Fairuz? Betul. Saya yang pernah sekali MOE. pakai yang tu, yang ada lookup tu. Yes. Saya pernah pakai sekali yang ada lookup tu. Lepas tu saya tak tahu yang sebenarnya ada yang lagi satu ni. Jadi lepas pada tu parent-parent yang degil ni terus aktifkan GC anak dia orang. Alhamdulillah. Itu sebenarnya. Sebenarnya itulah yang Yes. salah satu tu sebab kita nak guna yang itu. Yes, very good. Kan? Dia degil sangat awal-awal tu kan? Siapa suruh? Kan dah termis. Tapi sebenarnya Masalah dia, kadang-kadang Yes, kita tak accept. pada Kita allow yang dia orang tak dapat kan. Dia nak juga masuk. Dia kawasan lain, kawasan Pai Rumput Indah. Nak juga masuk. Tolong saya nak GM juga. Dia tak kata, apa. nak. Okay. Boleh, bukan nak murid saya. Nak Hello juga Mina, masuk. tolong. Macam mana link tu boleh sampai tu Aiza? Tu ada something tu. Juga WhatsApp je. Tak apa Aiza. Nanti kita settle Kita settle belakang. Okay. Jadi kalau cikgu pergi dekat tutorial saya tadi, tutorial sini, bukan setakat tutorial pasal tu je. Tutorial pasal Gmeet tu pun ada. Okay, kenapa kita pakai Gmeet? Guna ID MOE. Kenapa? Saya bagi tahu kat dalam video ni. Senang cerita tengok dalam video lah. Jadi kalau saya cerita ni mau pukul 6 ni. Kan dah nak asar dah ni. Jadi itulah sebenarnya yang boleh saya bantulah. Okay, macam yang Cikgu Aiman minta tadi. Jadi ini yang saya boleh bantu. Jadi sekejap lagi saya akan share lagi sekali playlist ni. Saya tak minta pun cikgu subscribe saya ni. Tak minta pun like. Tapi bila saya buat sesuatu, sasaran saya adalah warga SKPR dulu. Okay, apa yang saya buat ni semua adalah sasaran saya adalah warga SKPR dulu. Sebab saya guru penyelaras bestari. Jadi apa-apa kita nak buat, apa-apa yang KPM ataupun D5 ke ataupun JPN tunjukkan, sampaikan, saya kena study dulu. Benda ni saya kena study dulu. Lepas tu baru saya boleh explain pada cikgu.
Jadi kalau saya tak sadi benda ni, saya tak boleh nak explain. Jadi bila saya dah explain dan bila saya dah buat video, jadi saya harap cikgu-cikgu boleh follow. Saya rasa ada few cikgu yang follow saya punya video one by one dan memang boleh. Kan? Ada testimoni ke? Kalau kuatlah dia nak bagi tahu memang boleh ke tak boleh ke. Kalau saya kena perbaiki, beritahu. Kalau saya kena perbaiki. Okey. Jadi kalau ada problem-problem apa semua tu, boleh tanya je. Boleh tanya je. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya hari ini. Harap cadangan saya boleh diterima. Harap saya punya perkongsian sedikit tu tadi dapat masuk. Kan dah pukul 4.19 ni. Kalau tak masuk, kat mana nak cari? Cari dekat video tutorial je. Video tutorial je. Boleh PM saya. Nak tutorial macam mana? Macam tutorial saya boleh bagi. Tapi jangan tutorial pelik-pelik. Tutorial yang saya pernah buat lah. Siapa nak belajar word wall? Boleh tanya. Siapa? Pasal kuis ni saya dah share. Sekarang ni saya rajin guna word wall. Jadi siapa nak tanya pasal word wall, boleh tanya. Ada selebih-selebihnya, ada banyak lagi sebenarnya bahan yang kita boleh pakai dalam PDPR waktu kita live Google Meet. So bagi kita punya Google Meet tu interesting sebab macam GP Roza dengan Cikgu Joha cakap tadi, sebenarnya online tu interaksi antara guru dengan murid tu kan sebenarnya. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya. Lama dah serak dah ni. Harap-harap dapat membantu. Harap dapat didengari. Kan? InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih.